Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira Atika daripada Budak Praktikal. Okay, hari ini saya nak kongsi tentang perkara yang dilarang dalam ihram. Ada 5 kategori larangan ihram, iaitu pakaian, wangian, kecantikan, alam sekitar dan hubungan kelamin. Okay, yang pertama ialah pakaian. Muslim lelaki yang sedang berihram adalah sama sekali dilarang untuk memakai pakaian yang berjahit, bertenur, bercantum, bersarung dan sebagainya. Contohnya macam seluar, baju, tola berjahit tepi maupun kain pelikat dan seumpama dengannya yang berkaitan. Namun berikut lelaki muslim yang sedang berihram dibenarkan atau diharuskan untuk mengenakan pakaian berikut sewaktu berihram tanpa dikenakan dam, seperti memakai kain pelikat berjahit tepi atau simuk berjahit tepi dengan cara tidak disarungkan ke badan, sekadar dibuat lapik, tikar ataupun selimut ringan sahaja adalah dibenarkan. Sebaiknya kain pelikat atau selimut itu diceraikan dan dilepaskan dari jahitan ataupun cantumannya. Yang kedua, memakai tali pinggang, cincin, jam tangan, beg gelas, gelang pengenalan haji dan gelang pengenalan pesakit serta gelang logam kesihatan yang sekiranya diperlukan untuk tujuan mediasi dan perubatan sahaja. Yang tiga, memakai sepatu yang boleh menampakkan jari yang bebas dan mempunyai tali pengikat di atas urat keting yang boleh menampakkan tumit belakang, misalnya memakai selipar Jepun, selipar Hawaii dan seumpama dengannya. Yang keempat, menutup kaki dengan kain ihram. Yang kelima, menyemat pin kain pada kain ihram di sebelah bawah sahaja bagi melakkan ia mudah tangan jika dirempuh orang. Kebenarannya hanya boleh diletakkan di aras pinggang sahaja pada bilangan pin yang munasabah. Yang ke bercawat. Yang akhir sekali, memakai lampin pakai buang kerana ingin membuat hajat tidak berdosa dan tidak dikenakan dam jika tidak menyusahkan orang lain dan membelakangi peraturan ihram. Okey, dia punya nota tambahan, jika seorang lelaki muslim yang berihram mempunyai sebaliknya dari perkara di atas secara tidak sengaja ataupun terlupa, maka dia tidak dikira berdosa dan tidak dikenakan dam, tapi ia perlulah menanggalkan pakaian tersebut secepat mungkin. Tetapi jika membuatnya dengan maksud yang jahat, maka berdosa serta dikenakan dam, tahyir dan takdir. Tidak berdosa bagi yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum pakaian dalam ihram jika disebabkan oleh keperluan terdesak serta menjaga keselamatan dan kesihatan, seperti memakai sarung lutut untuk melegakan sakit lutut yang tidak melekat dan melekat namun dikenakan dam. Namun jika sarung lutut itu melekat secara melekat, maka ia tidak dikenakan dam kerana sarung lutut jenis itu tidak dijahit. Yang kedua, memakai kasut pada kaki sihat demi mengimbangi badan dan perjalanan adalah dibenarkan, tapi akan dikenakan dam. Yang kedua, lelaki muslim yang sedang berihram adalah dilarang untuk menutup kepala dengan cara meletakkan apa-apa kain ataupun menutup di atas rambut atau kulit kepala, seperti kopiah, serba, songkok dan sebagainya. Jika dilakukan juga tanpa ada keperluan yang mustahak, maka ia berdosa dan dikenakan dam, tahyir dan takdir. Tapi haruslah melakukan keperluan berikut dalam ihram tanpa dikenakan dam. Contohnya menggunakan payung, berteduh di bawah pokok, berteduh di bawah kemah. Menutup muka, larangan ini hanyalah dikenakan kepada wanita muslim yang dalam keadaan berihram serta dalam solat. Jika ia dilakukan dengan sengaja, maka dikira berdosa dan perlu dikenakan dam, tahyir dan takdir. Jika tidak sengaja, maka perlu menanggalkannya dengan kadar segera tanpa dikenakan dam dan tidak berdosa. Menutup muka hanya boleh dilakukan oleh wanita sekiranya dia ingin menutup fitnah dan ingin mengawal situasi dan kondisi syahwat bagi lelaki yang terpandang bagi mengelakkan terjatuhnya fitnah yang keterlaluan akibat kecantikan wajahnya. Ingin menutup rongga-rongga mulut, telinga, kulit, mata dan hidung sekiranya diserangi dengan debu akibat ribut debu yang keterlaluan dan kemasukan anasir luar yang berbahaya dicurigai mampu mendatangkan kemudaratan pada wajah sekiranya tidak ditutupi seperti serangga dan bahan kimia yang berbahaya. Wanita dan lelaki yang sedang berihram adalah dilarang untuk memakai sarung tangan tanpa ada keperluan khusus yang terdesak seperti penyakit pada tangan dan
lain-lain yang dianggap keperluan penting. Namun wanita dan lelaki yang berihram adalah dibenarkan untuk memasukkan tangan ke dalam beg plastik atau kantong kain. Boleh juga melindungi tangan di sebalik tudung skarf dan kain ihram. Yang kedua ialah wangian. Bagi setiap jemaah haji atau umrah yang Muslim lelaki dan wanita serta yang mengenakan pemakaian ihram, mereka dilarang sama sekali bagi mereka untuk memakai wangi-wangian sama ada di badan, rambut, janggut dan sebagainya, serta makanan, minuman atau menghindunya ke dalam hidung. Namun, seorang yang berada dalam ihram adalah dibenarkan untuk menggunakan ubat gigi, sabun mandi, syampu rambut, cuci muka dan minyak angin, minyak urut walaupun ia berbau wangi. Hal ini kerana penggunaannya adalah untuk niat menjaga kebersihan dan kesihatan, bukannya untuk berwangi-wangian. Tapi perlu dah diingatkan, penggunaan bahan tersebut janganlah disengajakan untuk dilebih-lebihkan kerana ia betul disengaja untuk merancangkan berwangi di badan. Maka perbuatan itu dikira berdosa serta perlu menyempurnakan dam, tahyir dan takdir. Begitu juga dalam penggunaan bahan minuman dan makanan yang berbeza dan berbau-bauan. Jika seorang itu dalam keadaan ihram, lantas secara tidak sengaja dia telah menyembur wangian, minyak atar dan minyak wangi ke atas dirinya walaupun orang lain telah menyembur wangian atas tubuhnya secara tidak sengaja ataupun tidak sengaja, maka perlu orang itu menghilangkan kesan wangian atas badannya dengan kadar segera. Jika tidak menghilangkan dengan segera sedangkan sudah mengetahui, maka perbuatan itu telah dikira berdosa serta perlu menyempurnakan dam, tahyir dan takdir. Seorang yang sedang mengucuk atau mencium hajar aswad perlulah berhati-hati jika mengucuknya supaya ia tidak cedera kerana dirempuk oleh orang ramai, serta ia juga perlu berhati-hati agar wangian dari batu hajar aswad itu tidak melekat pada mulut dan wajahnya. Hal ini kerana hajar aswad sering diletakkan wangian kepadanya. Seorang apabila sudah meletakkan wangian hajar aswad padanya sengaja, maka perlulah segala menghilangkannya. Jika tidak, maka perbuatan itu dikira berdosa serta perlu menyempurnakan dam, tahyir dan takdir. Jika seorang itu memakai wangian pada kain ihram sebelum dia berniat ihram serta wangian itu masih wujud pada pakaian ihram walaupun sudah dia berniat ihram, maka di situ dapat dua pendapat yang boleh diikuti. Yang pertama, menurut pendapat Al-Asah, maka perbuatan itu tidak berdosa tapi dikenakan dam. Kalau yang kedua, menurut pendapat Mukabil Asah, maka perbuatan itu tidak berdosa dan tidak dikenakan dam kerana pada kebiasaannya pakaian dipakai dan kemudian ditanggalkan. Dalam kali ini bukan satu kebiasaan. Yang ketiga, kecantikan. Setiap umat Islam, lelaki dan perempuan yang menunaikan haji dan umrah di Baitullah serta di dalam keadaan ihram adalah dilarang sama sekali menanggalkan, mencabut dan mengetik kuku dan rambut dan kuku dengan sengaja. Sekiranya dia tak melakukan larangan demikian, maka perbuatan telah dikira berdosa serta perlu menyempurnakan dam, tahyir dan takdir. Jika tidak sengaja dan memohon keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala secara tak langsung, maka perbuatan itu tidak berdosa tapi dikenakan dam, tahyir dan takdir. Sekiranya dia bersyampu atau berkait dengannya seperti wuduk, lantas rambutnya gugur sedangkan dia tidak menghendaki akan perkara tersebut terjadi, seperti rambut gugur atau mungkin rambutnya dari jenis jin yang cepat gugur, maka ia tidak berdosa tapi dikenakan dam. Tetapi jika kuku atau rambut bulu tubuh itu jatuh atau cabut dengan sendiri sedangkan ia tidak menghendakinya untuk jatuh, maka perbuatan itu tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Wanita Muslim yang memakai serkup dan tudung sepanjang waktu ihram dan dia mendapati terdapat rambut di dalam serkupnya. Apabila dibuka, maka dia tidak berdosa dan tidak dikenakan dam kerana perkara itu terjadi bukan atas kehendaknya. Sekiranya dia jemaah yang adalah ihram itu adalah orang yang dalam keadaan mudah untuk rambutnya gugur akibat penyakit ataupun jika keturunannya, maka adalah diperlukan untuk orang itu memendekkan rambutnya sebelum dia berniat ihram. Nombor tambahan, jemaah yang sedang berihram juga adalah diminta untuk menjauhi perbuatan seperti bersyampu, menggaruk kepala, bersikat dan sebagainya yang boleh menyebabkan rambut, bulu atau kukunya tertanggal. Jika dia masih belum lagi
belum lagi boleh bertahallul. Hal ini adalah untuk kebaikan dan kemudahan mereka jua. Yang ketiga ialah alam sekitar. Adalah dilarang bagi setiap jemaah haji dan umrah ketika dalam ihramnya, laki-laki dan perempuan, untuk mencabut, memotong, mematah dan mengerat dahan pokok dan pohon yang di tanah hidup dan tumbuh di tanah haram. Larangan ini adalah turut tidak boleh dilakukan oleh mana-mana orang yang hadir di tanah haram. Al-Haramain, Makkah, Madinah, Masyaril Haram, Arafah, Muzdalifah dan Mina, Al-Haram Al-Syarif, Baitul Maqdis. Hal ini kerana pokok yang hidup subur di tanah haram adalah pohon-pohon yang diberkati. Adalah dilarang bagi setiap jemaah haji dan umrah ketika dalam ihramnya, lelaki dan perempuan, untuk memburu, menembak, membunuh, mengombalkan, menangkap dan perkara yang tak boleh dibuat kepada haiwan darat yang boleh atau dilarang untuk dimakan. Larangan ini melibatkan setiap jenis haiwan darat, burung dan serangga selain daripada haiwan laut. Jika seseorang itu terpijak atau terbunuh haiwan serangga kecil seperti semut hitam, kecil, belalang dan sebagainya dengan tidak sengaja, maka dia tidak dikira berdosa. Akan tetapi ia perlu membayar dam mengikut nilai serangga yang terhapus. Seorang itu dibenarkan untuk membunuh haiwan dan serangga yang boleh menyebabkan dia mungkin akan mengalami kemudaratan dan terancam kemaslihatannya dan jemaah lain jika terus dibiarkan ketika dalam ihram, seperti nyamuk, ular, kalajengking dan laba-laba, dan dia tidak akan dikenakan dam. Namun sebaliknya dia hanya perlu menghalau serangga atau haiwan itu terlebih dahulu sekiranya ada kemampuan bagi dirinya, kerana itu adalah lebih terbaik. Yang akhir sekali ialah hubungan kelamin. Melakukan mukadimah kepada persetubuhan. Setiap jemaah lelaki dan wanita haji atau umrah yang dalam ihram adalah dilarang untuk melakukan mukadimah kepada persetubuhan, sama ada dalam bentuk perkataan, perbuatan, layanan isyarat tubuh atau sebagainya. Namun demikian adalah tidak dikenakan dam bagi mereka yang dalam ihram keluar air mani akibat melihat wanita dan dilamun seks. Suami, isteri atau mahram atau muhrim dibolehkan untuk memegang tangan, bukan anggota sulit, ketika dalam ihram, dengan syarat mereka perlu dalam keadaan di mana disebut masyaqqah, iaitu keperluan dengan tanpa rasa syahwat. Suami, isteri atau mahram adalah dibolehkan untuk berpelukan dengan tujuan keperluan terdesak, bukan ingin melakukan seks, serta tujuan keselamatan seperti kesakitan dan lain dalam ikhlas, dengan syarat mereka perlu dalam keadaan di mana disebut masyaqqah, iaitu keperluan tanpa rasa syahwat. Yang kedua ialah melakukan persetubuhan. Perbuatan persetubuhan adalah sesuatu yang dilarang keras dan mampu untuk memaksakan ibadah haji seorang, khususnya ketika jemaah itu ternyata dalam keadaan berihram sebelum tahallul awal. Keadaan larangan ini adalah berada pada kedudukan di mana sengaja bersama dengan ilah hati melakukan persetubuhan tanpa dipaksa. Tahu hukum melakukan seks ketika berada dalam haram. Yang ketiga, sudah memayis, tahu membezakan perbuatan baik dan buruk, yakni bermula sekitar 7 tahun atau 9 tahun dan ke atas. Apabila ternyata suami dan isteri melakukan perbuatan di atas, maka wajib bagi mereka untuk meneruskan baki ibadat bidah haji yang belum terlaksana untuk disanakan sesempurna yang mungkin sehingga selesai, dan seterusnya mengqadakkan haji pada kali kedua tersebut walaupun ianya adalah sekadar haji sunat. Kesana. Yang ketiga, larangan berkahwin, mengawinkan atau menerima wakil kahwin. Semua perbuatan berkahwin, mengawinkan atau menerima wakil kahwin adalah dilarang sama sekali ketika jemaah itu dalam keadaan berihram. Bahkan aktiviti pra perkahwinan dan pasca perkahwinan seperti merisik, minang dan bernikah adalah tidak sah. Akad nikah juga dikira haram, namun orang yang terlibat tidak dikenakan dam. Kat sini ada tadi sebut dam. Dam ni ada 4 jenis, iaitu dam tertib, dam dibayar mengikut susunan. Yang kedua, dam takdil, dam dibayar mengikut nilai harga dam. Dam takdir, dam dibayar mengikut kadar yang ditentukan mengikut kemampuan. Dam dan dam tahyir dibolehkan memilih
mana-mana jenis dam yang ditetapkan oleh syarak. Okey. Okey, seterusnya ialah dam, tertib dan tahdil. Kesalahan berkaitan amalan haji, dan kesalahan dia ialah melakukan haji tamatuk dan qiran, tidak wukuf di Arafah, tidak melakukan perkara wajib haji, tidak melalukan tawaf wida. Dan dia punya dam ialah menyembelih seekor kambing jika tidak mampu. Berpuasa 10 hari, iaitu 3 hari di Mekah dan 7 hari setelah kembali ke tanah air. Okey, yang kedua, dam tahyir dan takdil. Kesalahan berkaitan alam sekitar. Memburu, dan kesalahan dia ialah memburu dan mengusir binatang buruan, memotong, mencabut dan menambang pokok di tanah haram. Okey, dia punya dam dia ataupun denda dia ialah sembelih binatang yang sama dengan binatang yang diburu, memberi sedekah makanan mengikut nilai binatang yang disembelih. Okey, itu saja daripada saya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.